Kita sudah berbicara panjang tentang hebatnya cinta dalam konteks mewujudkan keluarga bahagia, masyarakat sejahtera. Kita nak sambung sikit lagi. Kita nak minta Prof sharekan, kongsikan kepada kita dalam keadaan, dalam konteks, dalam kearah untuk membentuk keluarga bahagia, masyarakat sejahtera ni. Apakah cabaran-cabaran? Apakah penghalang-penghalang? Apakah perkara-perkara yang membuatkan tak boleh capai keluarga bahagia ni? Ibu bapa dan masyarakat ni menghadapi kesukaran yang teramat sangat bila kita sebut nak membentuk keluarga bahagia. Minta Prof kongsikan sedikit apakah cabaran-cabaran dan halangan-halangan yang menunggu kita bila mana kita nak membentuk keluarga bahagia. Silakan. Terima kasih Tuan Rosi. Sebelum tu saya nak sebut, kita akan merasa ada halangan kalau kita percaya ada halangan. Di sini saya nak sebutkan bagaimana apa yang kita capai sebenarnya bergantung kepada keyakinan kita dengan izin Allah untuk mencapai apa yang kita capai. Kalau kita perhatikan hidup sekarang dengan zaman dulu, apa yang membezakan? Sebenarnya macam Kak Rudi kata sama. Kita ada semua yang sifat binatang, haiwan, dan sebagainya. Tetapi saya rasa yang penting sekali ialah saya ingin fokuskan kehidupan kita ni kepada jenis kesedaran. Banyak orang dia hidup, dia tahu tapi dia tak sedar. Kita nak tahu, kita hidup di kesedaran kita ke arah apa. So saya suka bahagikan kepada kesedaran ketuhanan dan kesedaran keegoan. Kesedaran ketuhanan ialah keimanan, kesedaran keegoan ialah nafsu. So mungkin dah pernah dengar dekat Hakim, saya nak ulang sekali lagi malam ni. Cuba kita sama-sama audit diri kita. Pada saya, penghalang untuk kita mendapat keluarga bahagia, kalau kita tengok pada 7 perkara ini. Kalau kita ada sifat ni, memang kita payah nak dapat apa pun dalam pekerjaan, kesihatan, semua tak payah. Yang pertama, yang kita belah kiri, saya nak bagikan kehidupan belah kiri dan kanan. Belah kiri ni manusia yang keegoan, kesedaran. Yang pertama, dia cepat nak marah. Macam tadilah, marah tu sifatnya syaitan. Yang kedua, kenapa dia nak marah? Dia kata apa? Kalau pada suami, awak dengar cakap saya. Kan saya suami awak, maknanya banyak orang suka minta dia punya hak tapi tak melaksanakan tanggungjawab, Jadi cepat marah. Yang kedua, mereka ini suka kalau bercakap nak menang. Puan-puan, siapa boleh angkat tangan suami dia bercakap mesti nak menang? Tak berani angkat tangan, suami datang. Okey. Kalau bercakap mesti nak menang. Yang ketiga, kalau apa-apa mesti dia nak lebih pada orang. Kalau nampak orang lebih, dia stres. Yang keempat, dia sangat mementingkan dia punya title. Kalau tak panggil profesor tu kecil hati. Kadang-kadang kalau orang jumpa saya tu, tuan dia cepat-cepat berikat, takut tak panggil gelaran dia. Jadi kalau kita ni sangat fokus pada apa benda luaran, dunia luaran, title tu memang stres. Dan yang kelima, mereka ini sangat fikirkan reputasi, apa orang kata. Kalau dia bercakap tu, apa kata orang tu, buang, delete semua tu. Dan yang keenam, mereka mengukur nilai diri mereka berdasarkan apa yang mereka ada. Rumah mereka, pakaian, branded, tak branded, baju gelang, banyak mana, brush, banyak mana, semua ni sangat penting. Dan yang ketujuh, yang ta'uzubillah, mereka merasakan apa mereka capai disebabkan usaha mereka semata-mata. So, betul tak? Setuju tak? Kalau 7 ni, kalau kita ada sifat ni memang stres. Sebab tu saya kata ini orang-orang yang bakal mendapat penyakit kronik. Contohnya kanser, contohnya macam-macam lah. Dan kajian menunjukkan salah satu penyebab utama kanser payudara ialah kemarahan yang terpendam. Kesian orang perempuan Pengalaman saya banyak pesakit-pesakit yang lepas suami dia kahwin 2-3 bulan, tiba-tiba ada kanser payudara. So para suami, kalau tak nak isteri kena kanser, tolong jangan kahwin lagi. Boleh? Okey, ini yang 7 belah kiri.
Sekarang kita nak tengok ciri-ciri orang yang tenang, yang akan insyaAllah dapat membina keluarga yang bahagia, yang baik. Dia panggil kesedaran ketuhanan. Okay, bandingkan dengan tadi. Yang pertama, mereka satu lagi yang ego ni, dia suka berlawan. Saya suka nak yang terbaik, saya mesti the best. Kalau dia bina anak dia, make sure yang number one, okay? Make sure get 17A, keluar surat khabar. Sangat ego driven. Ini orang-orang yang payah hidup dia. Yang kesedaran ketuhanan yang bagus ialah mereka tidak pernah bersaing, berlawan-lawan nak jadi terbaik, tak. Mereka niat menjadi di kalangan orang yang terbaik. Maknanya kalau dia baik, dia nak orang lain baik macam dia. Dia sangat suka menghargai orang. Dia kooperatif, tidak kompetitif. Yang kedua, kalau bercakap, dia lebih baik menjaga silaturahim daripada nak betul. Kalau suami kita kata nak betul, dia kata apa? Betul bang, betul you are right. Saya ada idea baru di mana arwah bapa saudara saya tu kata, kalau kita bercakap dengan orang, dia nak menang, apa kita buat? Kita ambil tangan dia, angkat shake hand. Tahniah, awak menang, awak menang. Bila kita cakap orang dengan suami kan, dia nak betul, ambil tangan dia, betul bang, abang menang, champion, tolong ambil trofi bagi ayah yang menang. Biar kita sindir sikit, ya. So cakap dia, orang yang ketuhanan ni, dia sangat lebih pentingkan, lebih rather be kind than be right. Dia salah tak apalah, yang penting jaga silaturahim atas isu-isu yang personal, bukan isu agama, ya. Yang ketiga, mereka ini selalu hidup dengan penuh kasih sayang. Kalau tengok orang tu sayang semua. Macam tadi kat Ustazah pilihan yang tak derma, saya kata apa? Bila tak derma dengan orang, pandang orang aja terus, lepas kasih sayang, penghormatan, kata dia baik, puji-puji dalam, tanpa dia tahu, insya-Allah orang tu akan sayang pada kita. So mesti kita sayang. Yang keempat, mereka ini sentiasa melihat kecantikan dalam setiap orang dan setiap situasi. So bagi kaum suami, kalau isteri pun dah tak muda sangat, cuba lihat kecantikan, sekurang-kurangnya redungan mata dia yang baik, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, mereka ini sangat murah hati, selalu fikir untuk memberi. So kita kadang rumah tangga macam kita sebut tadi, kita jangan kata asyik saya je buat baik. Pernah orang tanya saya, Prof, saya gaji besar pada suami saya, asyik saya bayar semua. Bukan macam tu, jangan jadikan duit satu ukuran. Ya, murah hati. Yang keenam, mereka yang kesedaran ketuhanan sentiasa memperbaiki diri, mesti perbaiki diri dalam apa situasi dan sentiasa mengatakan esok hari yang lebih baik. Yang ketujuh ialah mereka ini menerima manusia seadanya. Jadi kalau kita dengan suami, dengan isteri, kita terimalah kelemahan isteri kita. Pasal kita kahwin dulu pun macam tu juga kelemahan dia. Jadi kalau balik pada soalan Tuan Pengerusi, dia punya halangan Tuan Pengerusi ialah kalau kita banyak ciri-ciri keegoan, memang jadi halangan. So kalau kita bayangkan satu keluarga yang, cuba visualisekan satu keluarga yang hidupnya penuh dengan kesedaran ketuhanan, macam mana? Mereka akan saling bekerjasama, siapa tak pandai dia tolong, dan ibu bapa tengok orang, siapa tengok rancangan Mata ke Hati kat sini? Siapa tengok yang muscle test tu? Di mana kajian menunjukkan bila kita melihat orang dengan kasih sayang, insya-Allah tenaga dia akan tinggi. Jadi kalau kita pandang suami kita pandang slack saja, memang suami kita akan banyak penyakit dengan kita. Dan mereka dipenuh dengan murah hati, menolong, dan bayangkan rumah yang penuh dengan ketuhanan. Dan saya nak sebut sekali lagi, manusia ni hidup belah kiri, tidak ada ilmu, tidak yakin, susah hati, risau, sakit, miskin. Yang belah sini ada ilmu, yakin, bahagia, seronok, sihat, kaya. So puan-puan nak yang belah mana? Belah sini ke belah kiri ke kanan? Kanan. Ubah minda, ubah cara kita melihat sesuatu, insya-Allah apa kita lihat akan berubah. So menyeru kita semua malam ni, kita lihat suami kita dengan pandangan berbeza, lihat pada isteri kita dengan pandangan yang berbeza. InsyaAllah isteri kita pun akan nampak berbeza. Wallahu a'lam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita nak sambung sikit lagi tuan-tuan. Kita dah membicarakan tentang keluarga bahagia. Keluarga bahagia menghasilkan masyarakat sejahtera. Sekarang ini tuan-tuan, kita nak bincang, kita nak minta doktor memberi sedikit penerangan
Semua kita ni, apakah peranan kita dalam membentuk keluarga bahagia? Apakah peranan kita dalam membentuk masyarakat sejahtera? Masjidnya, AJK-nya, apa peranan? Suraunya, apa peranan? Pemimpin-pemimpin masyarakat, apa peranan? Tadi kita banyak fokus kepada ibu bapa. Sekarang ni kita nak minta peranan ni. Tuan-tuan yang mendengar ni daripada berbagai latar belakang, ada yang menjadi pemimpin masyarakat. Apakah sekadar kita nak mendengar ini saja ataupun mengambil iktibar daripada apa yang kita bincangkan ini, meletakkan peranan kita itu. Kalau masjid, peranan masjid. Masjid As-Salam ini tuan-tuan, di antara peranan yang banyak kali kita sebut ialah menjadi change agent. Bukan hanya Masjid As-Salam saja, peranan masjid dan surau merupakan change agent di dalam masyarakat. Dan sudah tentulah Dr. Rubiah banyak lagi akan memberi tips-tips dan teknik-teknik bagaimanakah peranan-peranan yang kita akan mainkan untuk menghasilkan keluarga bahagia dan seterusnya membentuk keluarga masyarakat sejahtera. Silakan. Terima kasih saudara pengurusi. Katanya sikit je lagi, tapi soalannya 10 kilometer. Macam mana nak sikit pengurusi? Ya Allah, kita nak balik tak ni? Okay. Kalau bercakap tentang peranan, bercakap tentang tugas dan tanggungjawab, selagi buka mata dan tutup mata, tugasnya ada. Sebab itu Allah kata, aku bagi kamu malam untuk kamu rehat, aku bagi kamu siang untuk kamu usaha, aku bagi kamu sakit kalau kamu tak rehat-rehat, aku bagi kamu sehat kalau kamu nak ibadah. Maka bercakap tentang peranan, kita tak boleh buat peranan terus, tak maunya. Kita harus melukis apa yang kita mau, apa yang Allah mau, apa yang isteri mau, apa yang anak mau. Berikan apa yang Anda mampu. Ini kekuatannya. Yang pertama, bina matlamat. Kalau nak bawa masjid ini, nak bawa ke mana? Nak cukup pentas ni saja ke? Ataupun nak pergi masuk ke lorong-lorong mana kat pasar-pasar belakang tu, nak cari orang yang tak pernah jumpa sejadah lagi. Nak tengok anak remaja yang lepak-lepak tadi main mercun 4 hari 4 malam tu, siapa? Sebab kalau sekadar duduk dalam pagar masjid, peranan masjid tidak akan dirasakan. Sebab itu selepas kamu solat, bertaburanlah kamu di muka bumi, bukan bertaburan depan masjid. Maka cakap pakai peranan, apa matlamatnya? Bina matlamat, tulis kat dinding, saya nak jadi isteri yang tak belete. Anak tahu, suami tahu, siapa tahu. Kat masjid buat matlamat. Matlamat masjid ini nak jadi tempat orang singgah, tempat orang sembang, tempat orang umpat, tempat orang apa lagi. Buat senarai. Masjid tempat ibadah, ibadahnya tambah ilmu, tambah kemahiran, tambah keyakinan, tambah kekuatan, tambah rasa mesra. Bina matlamat yang jelas. Sebab itu seorang yang nak dibagi peranan tapi dia tak tahu matlamat hidup dia, peranan itu dia akan hancur berkecai. Sebab itu setiap orang yang masjidnya dia, yang masyarakat di seluruh mana-mana, bermula dari rumah. Sebab itu dipesan oleh Rasulullah, setiap kamu ada 2 kalimah syahadah. Setuju? Apa matlamat di situ? Ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu utusannya Allah. Apa maknanya di sini? Kemana pun kamu pergi, kamu adalah orang yang paling taat dengan Allah, membawa personality Rasulullah. Ini yang pertama, saya nak jadi hamba Allah. Who are you? Tanya diri kita, who am I? Siapa saya? Saya ini anak lesen tak pernah habis. Kalau belum berbakti pada
kepada ibu bapa bermakna lesen anak hancur. Bila lesen anak tak jadi, buat apa pun tak jadi. Lesen kedua, saya ibu dan ayah. Kalau belum buat tu tanggungjawab sepenuhnya, beri apa yang mereka mahu, tetapi apa yang kamu mampu. Kalau semua orang sudah main beranak, ya Allah, anak berpandang jadi anak, ayah berpandang jadi ayah, ibu berpandang jadi ibu, tak ada sebab mengapa tak ada syurga. Sama juga di masjid, jangan harap nazir je. Kita tak boleh mesyuarat nazir pergi Mekah 44 hari tak mesyuarat, sebab tunggu nazir balik. Jangan main-main. Sebab itu sekali lagi bangun keyakinan. Bukan tanya apa masjid boleh buat, apa yang aku mampu bagi. Boleh bagi kue-kue, boleh bagi senyum-senyum, boleh bagi tu ketah-ketah, boleh bagi bunga-bunga, boleh tukang cuci tandas, beri. Kerana kalaupun cantik matlamat tapi semangat memberi tak ada, kalau dia belum pemurah dengan keluarga, jangan mimpi dia nak pemurah dengan masyarakat. Kalau dia belum sayang dengan keluarga, belum jadi orang yang penolong dalam keluarga, berat mulut, berat tangan, berat hati, mana mungkin nak ringan dalam masyarakat. Sebab itu sekali lagi, didik anak memberi, didik anak jumpa orang, didik anak faham orang, didik anak jumpa keluarga, didik anak hormat orang tua, didik anak santun. Kerana anak ini akan keluar dalam masyarakat. Anak kamu adalah wakil pribadi kamu. Bagaimana keadaan anak kamu, itulah kamu. Oleh itu sekali lagi, setelah ada matlamat, saya mohon mak dan ayah, tulis di papan mana-mana dinding cantik itu besar-besar, mak nak jadi ibu yang tak beletik, mak nak jadi ibu yang penyayang, tengok hari-hari. Sebab kita ada dua matlamat, satu matlamat diri, kedua matlamat, satu matlamat jangka pendek, jangka panjang dan jangka sederhana. Kalau matlamat diri belum jelas, kita akan sesat nak jadi apa. Lepas jadi nazir nak jadi apa? Saya jadi nazir je, itu kerja kamu. Nazir pegang nazir je. Jangan. Nazir juga anak, nazir juga ayah, nazir juga masyarakat, nazir juga pemimpin, nazir juga macam-macam. Sebab Allah jadikan apa yang ada di langit dan di bumi sujud tunduk untuk kamu. Maka beda matlamat dulu. Matlamat jangka pendek, jadi hamba Allah. Kalau jadi hamba Allah, berusahalah untuk dekat dengan Allah. Doanya, ya Allah, jadikan aku jadi hamba-Mu, ya Allah. Jumpakan aku dengan orang yang membawa aku cinta kepadamu, ya Allah. Jumpakan aku tugas dan kerja, jawatan dan apa saja yang membuatkan aku layak jumpa denganmu, ya Allah. Itu doa seorang hamba Allah. Pertama, ya Allah, beri aku cinta kepadamu lebih banyak dari cinta alam ini dan seluruh isinya. Kedua, ya Allah, temukan aku dengan orang yang boleh ajak aku jumpa Allah, yang mendekatkan aku jumpa Allah. Kemudian jumpakan aku dengan jawatan, dengan kerja, dengan tugas yang nantinya tugas itu membuat aku dekat kepadamu. Ni yang nak diangkat. Kalau matlamat ini belum jelas, kita posang pasing ikut apa orang kata, bukan ikut apa agama kata. Setelah dapat matlamat diri jadi hamba Allah, saya nak jadi pembangun tamadun. Saya nak jadikan masjid Puchong ini masjid nombor 1 terhebat. Jangan bila dah hebat bangga-bangga. Kami ada laman web, kami ada itu, kami ada digital, kami ada, 4 lori dia seorang aja ada. Sebab itu yang kedua, matlamat pribadi. Satu, nak jadi hamba Allah. Kedua, nak jadi pembina tamadun. Saya nak mengubah tamadun hidup keluarga saya dari miskin kepada yang ada sikit duit. Tapi jangan yang dari pemurah jadi kedekut. Masa miskin ke pemurah dah kaya. Letih. Dan matlamat ketiga yang setiap orang mesti ada,
Ya Allah, aku bermatlamat nak jumpa dengan Engkau ya Allah di syurga. Matlamat saya nak menatap wajah Allah dan kekasihnya Rasulullah di syurga. Kalau itu sudah jadi matlamat setiap orang, sempat dah nak tengok buruk orang, sempat dah tengok cacat orang, sempat dah tengok sakit hati orang. Dah. Ya Allah, jadikan kerja ini. Bayangkan Promahaya dari Bangi, ya Rabbi, dia lebih banyak pahalanya. Ya Allah, yang Tuhanku, jadikan setiap pusingan roda kereta ini sebagai tasbih ya Allah. Jadikan perjalanan aku dari Bangi ke Pucung ini sebagai perjalanan pahala orang tawaf dan sa'i ya Allah. Tadi ya puan-puan yang jalan-jalan kaki tadi itu, setiap langkah tu Allah kira. Tapi doa ya Allah, jadikan langkahku balik di langkah orang tawaf ya Allah. Aku tak ada duit, belum daftar tabung haji, tapi aku dah dapat pahala tak sa'i, pahala tawaf. Boleh? Orang yang nak jadi hamba Allah membuat apapun kerana Allah. Orang suka tak suka nombor 10 kerana Allah. Doktor lebih tu laser terpulang. Peduli apa? Nampak? Cara saya buat bukan kerana tuan-tuan dan perempuan, saya buat kerana Allah. Makanya orang yang ada matlamat 3 ini tidak akan keliru. Saya nak didik anak jadi anak akhirat. Saya ajar ngaji, ajar Quran, ajar tafsir, ajar adab, ajar sopan santun, ajar harga diri, ajar tengok tangan ya Allah, ini Allah bagi ya Allah. Kemudian baru latih belajar jumpa dunia. Dunia ini adalah pengacau paling hebat. Kamu akan jadi mangsa dunia. Dunia paling cinta dengan manusia, tetapi kemudian bila manusia sesat, dunia akan tinggalkan kamu. Sebab itu Nabi Isa kata, bila dia melihat dunia seperti nenek kebayan yang sudah tua, tapi berpura-pura cinta dengan manusia. Buatlah ini dunia ni hebat ni, kalau kamu buat kamu jadi orang besar, kamu terkenal, kamu begitu, kamu begini, kamu kerja ni kamu akan kaya, kamu akan senang, kamu akan hebat, kamu akan dunia akan lobby kita dengan rasa bermacam-macam. Tapi lepas itu bila kamu sudah tersungkur, sesat banget, dia akan tinggalkan kamu bye-bye. Kalau dunia tak tinggalkan kita, kita pasti tinggalkan dunia. Oleh itu sekali lagi, setelah ada matlamat, bangun karakter, bangun sahsiah. Ya Allah, dalam solat itu pertama tadi syahadah itu visionnya. Nak jadi hamba Allah, nak jadi pengikut Rasulullah, nak jadi hamba Allah, nak jadi pengikut Rasulullah. Makanya kalau nak jadi pengikut Rasulullah, siapa orang yang paling kamu sayang? Ibu saya. Pengusi siapa yang paling pengusi saya? Cakap je salah tak apa. Bukan aku gantung. Tak berani ni Nazir ni. Mak ke isteri ke apa? Tak berani, jangan main-main. Nanti kau salah malu, teruk doktor tanya saya pula. 99% soalan ini saya tanyakan pada semua peserta training dan peserta penceramah saya. Siapa yang paling kamu sayang? Ibu, ayah, suami, isteri, anak-anak, adik-beradik. Jawapan ini saja sudah membuktikan 2 kalimah syahadah kita kosong. Mana mungkin rasa cinta pada Allah terbangun? Mana mungkin perangai Rasulullah ada dalam diri kita? Kerana yang kita sayang bukan Rasulullah, yang kita rindu bukan Rasulullah. Sedangkan kita dapat syahadah dari Rasulullah, dapat solat dari Rasulullah, dapat Quran dari Rasulullah. Tapi yang ada di hati kita, saya doktor dah 5 hari tak jumpa suami, rindu. Saya kau tak jumpa anak sebulan, mabuk. Tapi tak pernah rindu dengan Rasulullah. Tak rasa apa. Sebab itu kita tidak jumpa yang namanya bahagia, tidak jumpa yang namanya buah cinta yang hakiki, dan tak jumpa bahagia hakiki kerana kita belum cinta dengan Rasulullah. Jangan sekadar tengok TV, tengok CD tapi tak pernah pegang hadis Nabi. Jangan mabuk tengok ilustan sampai tak pernah tengok Quran.
Kalau tengok Hindustan tak ada terjemahan kat bawah, penganga juga. Tapi Quran ada terjemahan, tapi tak, kiamat nak baca. Sebab itu kalau baca Quran tak baca terjemahan dapat 3/100. Lulus tak 3/100? Tak lulus, malu. Makanya sebagai kesimpulan, sebab pengurusi kata sikit je, bangun keyakinan. Kalau anda ditanya, kalau kita ditanya, bila saatnya anda merasa paling dekat dengan Tuhan? Ini agaknya pengurusi nak jawab tak? Tak nak juga, apa pengurusi ni? Jadi soalan, bila anda merasa paling dekat Tuhan? Bila rasa paling dekat dengan Tuhan? Masa bila? Jawab je, salah tak apa. Masa solat. Satu solat berapa minit? Ada 5 minit? Ada. Ni jawapan orang besar kita, jangan main-main. Dia merasa paling dekat dengan Tuhan hanya masa solat. Satu solat 5 minit, 5 kali solat. Kalau cukup. Cukup 5? Ramai orang yang saya jumpa, saya solat tapi tak cukup, doktor. Kalau satu solat 5 minit, 5 kali 5, 25 minit. Makan tengah hari berapa minit? Isteri masak di rumah untuk makan tengah hari berapa minit? 2 jam paling sikit. Belum disembang kat luar belikan. Semak balik. Kalau baru 5 minit kali 5, 25 minit. Rasa dekat dengan Allah 25 kali 24 jam. Jawabnya 3%. Kalau anak dapat markah 3%, seronok tak bos? Saya tak ada anak sekolah dah. Siapa seronok anak dapat 3% kanan? Lulus ni gagal? Gagal. Apa bodoh sangat kamu ni? Kalau Allah macam kita dah kena lepak-lepuk dah. Aku bagi kamu rezeki setiap saat. Kamu hanya dekat dengan aku hanya 25 minit. Layak tak ngaku hamba Allah? Ni yang nak kena soalnya. Dari pukul 8 sampai pukul 1 ada solat ke tak ada? Masa itu kamu dekat dengan siapa? Allah kata kalau tak dekat dengan Allah, pasti dekat dengan iblis. Dekat dengan Allah, dekat dengan syurga. Dekat dengan iblis, dekat dengan neraka. Jadi siapa kita? Semak balik, tukar jawapan. Allah kata, aku cipta kamu dan aku dengan kamu lebih dekat dari urat leher kamu. Surah Kahf ayat 17, cuba tengok. Okay. Aku cipta kamu, aku tahu apa dalam hati kamu, dan aku dengan kamu sedekat urat nadi di leher kamu. Tapi yang diingat 5 minit 25 minit rasa dekat dengan Allah. Tak sampai pun 1 jam, 23 jam setengah dekat dengan iblis. Nak jadi hebat ke dia? Minta maaf jelah, sebab itu atas sejadah pula. Ada apa tadi? Dengar cerita orang. Sebab menyemak balik ke dalam diri, merasa dekat dengan Allah 24 jam. Karena Allah tidak meninggalkan kamu walaupun 1 saat. Terima kasih. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, program pada malam ini tidak sempurna kalau tidak ada kesimpulan. Apa yang kita bincang panjang lebar berkisar kepada hebatnya cinta. Bagaimanakah kita nak membentuk keluarga bahagia, daripada keluarga bahagia membentuk masyarakat sejahtera. Kita nak bagi 3 minit kepada Prof buat kesimpulan apakah yang kita bincang pada malam ini. Silakan. Terima kasih. Saya ingat saya tak buat kesimpulan, cuma nak bagi formula sedikit saja. Kalau boleh, macam kita tahu, kita sebenarnya sedang menunggu bilakah pilihan raya umum, betul? Sekarang nak cakap tentang pilihan raya yang kita buat untuk diri sendiri. Dan saya nak ulang apa yang mungkin tak dengar kat Aikin tu. Kalau boleh, kita hari-hari fikir pilihan raya hidup setiap hari, membina rumah tangga bahagia atau tidak. So kita ada 5 perkara kita pilih. Iman ke? Boleh sebut? Iman ke? Nafsu. Dosa ke? Pahala. Syurga ke? Neraka. Taat ke? Maksiat. Allah redha ke? Allah murka. Kemudian hidup kita ni ibarat projek perumahan.
di mana tuan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, engineernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pelan rumahnya Quran dan hadis. Bayangkan satu hari kita masuk dalam kubur bila Allah ingin melihat projek perumahan kehidupan kita, kalau tak berlandaskan Quran dan hadis dan tidak ikut sunnah Rasulullah SAW, alangkah menyesalnya kita. Dan sebagai doktor mata, saya banyaklah boleh Tuhan izin di ilmu yang boleh betulkan rabun mata dengan lasik 15 minit, siap 4 jam dia bawa kereta. Senang saja, tetapi rabun akhirat subhanallah bukan senang. Hanya dapat dibetulkan dengan ilmu yang kita cari setiap hari. Dan puan-puan terutamanya, tengoklah kita punya, saya kata kalau pergi rumah orang tu boleh tahu masa depan akhirat dia. Tengok dia punya TV channel yang dia tengok, tengok buku apa dia baca, solat ke tidak, makanan dalam fridge boleh tahu masa depan kesihatan dia. So semuanya saya nak summarizkan satu segala-galanya. Apa kita jadi pada hari ini berdasarkan pilihan yang telah buat 10 tahun yang lalu. Apa kita akan jadi 10 tahun kalau panjang umur pun, ataupun apa kita akan jadi pada akhirat nanti bergantung pada pilihan yang kita buat pada hari ini. So dengan ilmu diturunkan oleh Dr. Rubiah tadi, saya insya-Allah saya rasa banyak kita nak berhijrah. Saya pun sangat terkesan dengan apa yang Kak Rubi tadi, dan saya berdoa kita semua pada malam ini insya-Allah merupakan hijrahan yang baik. Wallahu a'lam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, untuk kesimpulan seterusnya kita menjemput Dr. Rubiah 3 minit untuk buat kesimpulan. Silakan. Iya abid dah. Dekat dengan pengusi ni. Terima kasih banyak. Tuan dan puan, ada yang ada nyawa hari ini, ada yang mungkin dijemput Allah bulan depan, minggu depan atau tahun depan. Belum tentu orang 60 tahun depan anda ini jalan dulu. Kadang 6 tahun jalan, 60 tahun jalan, 3 tahun berjalan, 30 tahun berjalan. Jangan merasa hidup ini terlalu panjang, karena Allah kata hidup di dunia ini paling sedikit. Paling sedikit. Hanya jaraknya antara azan ke azan, antara azan dan iqamat. Artinya tidak panjang. Bila merasa hidup ini tidak panjang, maka dipesan oleh Imam Al-Ghazali, rasakan setiap hari itu hari terakhir. Kalau nak gaduh dengan suami, entah hari ini hari terakhir, tak sempat pula minta maaf, terjun ke neraka. Maka buatlah yang terbaik atas berdasarkan ilmu, berdasarkan cita-cita, dan belajarlah untuk membaca diri sendiri. Kebanyakan yang datang ke klinik kaunseling saya, yang paling mudah dibantu adalah mereka yang ada kaitan hubungan dengan Tuhannya dan yang paling mesra dengan Al-Quran. Kalau tak jumpa Tuhan, tak jumpa Quran, saya kata jalannya sangat panjang. Kalau awak sanggup ubah kehidupan, saya bantu. Buku kehidupan, apa skrip kehidupan, kata Pertama Ayah tadi. Bermakna anda harus belajar masuk dalam jadual jumpa Tuhan 5 kali sehari. Jumpa, tapi ingat Tuhan 24 jam, karena Allah tak pernah tinggal kita. Kedua, belajar mengubah, memberi makna dalam kehidupan. Yang saya buat ini untuk Allah, yang saya buat ini nak cari redha Allah. Yang mengajar kerana Allah. Yang memasak merasak kerana Allah. Yang mengurus masjid mengurus kerana Allah. Saya buat bukan kerana tanggung jawab pada manusia semata-mata, kerana bila kita sudah membuatnya kepada tanggung jawab kepada Allah, secara otomatis kepada manusianya selesai. Mudah-mudahan kita belajar melihat ke dalam diri, bertanya apa yang perasaan yang aku simpan, busuk ke elok ke. Kalau buruk, buang. Dalam kepala aku fikir elok ke buruk. Kalau buruk, buang. Paling common, orang Perak kata, dalam kepala bekalkan satu soalan. Kalau aku mati sekarang, aku masuk syurga ke masuk neraka? Kalau aku mati sekarang, anak aku bahagia ke sengsara? Kalau aku mati sekarang, anak aku jumpa Tuhan ke jumpa setan? Kalau aku mati sekarang, anak dan isteri aku ke neraka atau ke syurga?
Kalau ini satu soalan ini dibawa sampai kiamat di tempat kerja, ya Allah, aku nak bekerja dengan jujur kerana hasilnya akan kusuapkan kepada isteri dan anak-anak. Aku mahu pendapatan yang benar-benar halalan thayyiban. Maka akan mengalir, merasa diperhati Tuhan. Kalau dia perhati majikan sakit kepala, diperhati orang apa, tengok-tengok, merasalah bahawa kita setiap saat ditatap Allah, dinilai Allah, dan digenggam Allah. Kalau ini dapat dirasa, rasa bukan tahu. Pikirkan, aku rasa dekat ke jauh dengan Allah? Kalau rasa jauh, dekat-dekatkan. Kalau rasa dekat, rapat-rapatkan. Dan doanya paling banyak. Allah kata talian hayat paling hebat yang Allah bagi, yang tidak ada di agama lain adalah doa. Ajal sendiri dapat diubah dengan doa. Mudah-mudahan ibu dan ayah tidak lagi maki hamun, tidak lagi bercakap negatif, tapi bercakap doa. Ya Allah, bertuahnya anak mau hebat. Ini doa-doa. Mudah-mudahan sedikit ini akan menjadi sebahagian dari mutiara yang mampu jadi cincin, jadi gelang, jadi subang. Dibawa balik bukan sekadar untuk dengar, bukan sekadar untuk ingat, tapi untuk dibuat. Mudah-mudahan orang beriman itu sebenarnya bukan sekadar banyak ilmunya, tetapi yang paling banyak amalnya. Ada ramai orang banyak ilmu tapi amalnya kosong. Mudah-mudahan kita termasuk yang beramal walaupun sedikit, tetapi berterusan lebih baik dari orang yang banyak ilmunya tapi sengit amalannya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebelum saya serahkan kepada pengurusi majlis bagi pihak program ini sebagai moderator, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua ahli panel. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di masa yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita berakhir, ada 3 pengumuman yang ringkas. Yang pertama, kepada pemilik kereta Pro 2 Kelisa WM